menyebut satu persatu nama, ya, tapi tidak mengurangkan rasa penghormatan saya kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat suatu tempat yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat apabila kita berkumpul dalam sebuah majlis itu. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi majlis tahun ini adalah jumlah berak bagi waktu bulan itu merupakan suatu penghormatan yang besar, ya, bagi kita semua. Dan alhamdulillah kita berada dalam keadaan yang aman dan damai di sebuah negara yang jauh daripada kacau balau seperti mana yang kita lihat dan kita dengar pada setiap hari di negara-negara yang keluar daripada dan jauh daripada kita, ya. Dan alhamdulillah itu, ya, walaupun kita bersyukur bahawa kita jauh daripada segala bala bencana yang menimpa, ya, saudara kita di Palestin dan juga ataupun di mana sajalah, ya. Tetapi pada masa yang sama janganlah kita lupa untuk mendoakan mereka agar mereka sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mendapat diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala bala bencana yang menimpa mereka. Kita doakan bahawa bala bencana yang menimpa mereka itu akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, kita berada pada suatu yang walaupun kita dah berlalu, ya, kita itulah maknanya bulan Ramadan Rasul, ya, yang mana bulan ini merupakan suatu bulan yang kita lihat seluruh negara mengingati bulan ini sebagai suatu bulan untuk mengingat seorang insan yang amat mulia, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku di negara-negara luar sebenarnya menunjukkan kepada kita, ya, satu perkara yang cukup besar. Itulah yang perlu kita amati. Pertamanya ialah apabila berlakunya segala kekejaman kepada atas umat Islam, yang mana suatu dunia seolah-olah ini tidak memperdulikannya, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bagaimana sebenarnya manusia sedang menghadapi krisis. Satu krisis bukan krisis luar, tetapi sebenarnya krisis dalam, ya, kemanusiaan. Ya, apabila kita contohlah bahasa mudah, ya, kalau kita di Malaysia ni kadang-kadang kalau kita tengok, kita dengar hari ni pun kat Malaysia kita dengar benda-benda yang kadang-kadang menyayatkan hati, ya. Yang kemudian yang sebelum ini kita tengok apa, ya, kanak-kanak pun dipatahkan kaki, bayi, ya, dipatahkan, diseliupkan kaki. Kita kata macam mana boleh berlaku dalam hal yang begini. Ini menunjukkan bahawa apa? Sebenarnya suatu krisis dalaman sedang berlaku di kalangan bukan sahaja manusia secara keseluruhan, tetapi juga sampai kepada apa? Kepada umat Islam, ya. Maknanya krisis dalaman yang kita lihat itu hakikatnya apa? Hakikatnya adalah krisis tentang hati manusia, ya. Hati manusia itu sedang dilanda berbagai penyakit. Itu yang menyebabkan berlakunya apa yang kita katakan hari ini. Secara asasnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini dengan sudah cukup cantik, ya, seperti mana yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iaitulah mana dalam bentuk yang disebut sebagai ahsan taqwim. Ya, ahsan taqwim itu maknanya suatu bentuk kejadian yang sudah cantik, sudah perfect, sudah sempurna, ya. Cuma dia perlu, walau tak boleh dibiarkan begitu saja, dia perlu dibimbing juga. Itulah maka adanya pengutusan Rasul dan yang dihantar untuk apa? Untuk membimbing jiwa yang telah sebenarnya sedia untuk mengikut. Tetapi apabila manusia mempunyai jiwa yang kotor, apabila
apabila jiwa manusia itu dikotori dengan berbagai penyakit, itu yang menyebabkan agama, iman itu ditolak atau dihindarkan. Jadi kan itulah kita lihat, ya, kenapa penulisan Nabi SAW dihantar kepada umat, ya, pada akhir zaman pada bangsa Arab ketika itu ialah kerana krisis itu. Bukan kerana krisis bahawa ketika itu umat Arab kita panggil kegiatan ekonominya rendah, tak ada. Maknanya dia umat Arab ketika itu berniaga di seluruh tanah Arab, ya. Bukan kerana kita panggil intelektual mereka tidak tinggi. Mereka terkenal sebagai orang yang apa? Maknanya orang yang menghasilkan karya sastra yang tinggi nilai, ya. Tetapi mengapa diutuskan Rasul ke bangsa itu? Tak kerana mereka ada krisis. Krisis itu adalah krisis dalam. Sebab itulah dalam firman Allah SWT disebutkan, ya, disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, itulah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ya, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ya. Dia Allah SWT membangkitkan rasul di kalangan mereka itu untuk apa? Untuk membaca, untuk mengajar manusia tentang tanda-tanda ayat-ayat Allah dan wayuzakkihim, dan menyucikan mereka. Sebab apa? Ayat-ayat Allah ini jelas, ya. Ayat-ayat Allah ini jelas di hadapan mata kita, ya. Kekuasaan Allah jelas sebenarnya, dan kita pun hakikatnya kita sentiasa menggunakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa manusia tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kenapa? Kerana krisis dalam, ya, krisis hati. Maka ikan itulah Nabi diutuskan untuk wayuzakkihim, dan apabila membersihkan itu, apa yang dibersihkan? Yang pertamanya bersihkan hati, ya. Bersihkan hatinya bagaimana? Bersihkan hatinya dengan iman, dengan akidah yang benar, ya. Dan akidah yang benar, yang kuat itu kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW berkenaan mengambil masa yang cukup lama, itulah 13 tahun, untuk membentuk satu generasi yang akhirnya memberikan sumbangan yang cukup besar, menjadi kita panggil pengawal, panglima kepada baginda Nabi SAW, menjaga Nabi dan sebagainya. 13 tahun itu bukanlah satu tempoh yang sedikit. Apatah lagi kita lihat, apakah lagi kita katakan kita membaca sirah-sirah baginda Nabi, kan, maknanya kita akan dapat lihat bagaimana mereka sentiasa dihina, mereka sentiasa diserang, mereka sentiasa dikenakan dengan berbagai tindakan, ya. Dan maknanya itu 13 tahun. Yang hari ini kita tengok maknanya kemudian itu adanya berlaku boikotan pula ketika itu, ya. Itu kita lihat bagaimana maknanya 13 tahun itu merupakan satu tempoh lama. Kenapa? Kerana akidah itu harus dibentuk dalam hal yang dia bersama. Bukan saja akidah saja yang perlu dibentuk, tetapi dia perlu dibentuk dengan hati, ya, dengan hati yang bersih, ya. Kerana itu disebutkan dalam konteks kita katakan hari ini, kalau orang belajar akidah misalnya, kadang-kadang hanya terhenti pada mengetahui apa tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Belajar akidah di seluruh ilmu tauhidnya, baru tahu bila disebut tanya apa? Allah itu esa, Allah itu esa, itu kan. Jadi begitu. Bagi dalil, jadi begitu, ya. Tetapi kadang-kadang tak masuk sampai ke dalam, ya. Jadi begitu. Jadi hati apabila tidak dibersihkan, maka keyakinan itu terhenti pada mana? Terhenti hanya pada akalnya saja, akal itu. Kenapa? Kerana itulah kita melaksanakan, contohnya kalau kita, ya, kalau di 9 contohnya, kita sentiasa yang ditekankan ialah apa? Zikrullah, ya. Kenapa? Kerana zikir ini, ya, zikir ini bukan hanya kita untuk mengingat Allah, tetapi hakikatnya dia merupakan suatu cara untuk kita membersihkan hati, ya. Kita tak boleh nak bawa keluar hati, ya. Orang kata macam orang bercerita, tak percaya cerita dia apa, ambil pisau belah lah dia. Tak, bukan main sedap cakapnya, bawa barang lagi minta bukan. Jadi itu jadi, ya. Jadi itu kenapa jadi begitu? Kenapa? Kerana hati itu tak boleh nak dikeluarkan, ya. Tak macam kisah baginda Nabi SAW, ya. 2 kali malaikat datang membelah dan
maknanya bawa keluar, bersih dan sebagainya. Kita tak boleh lah buat gitu, kita bawa keluar itu memang tak ada lah. Memang patah situ je lah. Ya, jadi begitu. Jadi cara yang Allah berikan kepada kita, cara yang diajar oleh baginda Nabi SAW kepada kita bagaimana? Itulah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekarang apa? Zikir itu maknanya keyakinan kita kepada Allah harus disertai dengan zikrullah. Ya, jadi ya sebab itulah disebutkan ya dalam ayat inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Ya, jadi itu ayat. Kalau kita lihat di situ, ayat itu menggabungkan apa? Bukan hanya alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim itu saja. Tak. Wa yatafakkaruna fi khalqillah. Ya, jadi mengingat Allah Subhanahu Wa Taala harus disertai. Satu lagi itulah tafakkur. Ya, jadi begitu. Jadi kenapa itu yang akan menyebabkan hati manusia terpelihara, hati manusia terbentuk. Ya, jadi begitu. Jadi dan kerana itulah disebutkan ya, kerana kenapa kita perlu sentiasa berzikir ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah. Ya, kerana orang tidak mengingat sesuatu ataupun orang tak ingat. Orang kata pun orang tak ingat seseorang itu dia cinta itu, melainkan dia sentiasa sembuh. Ya, gitu kan? Kalau orang kita tak kalau kita tak suka orang tu, memang kita tak sebut-sebutlah. Itu tanda kita tak suka. Ya. Tapi kalau kita suka, maka sudah tentulah kita sentiasa nak menyebutnya. Ya, jadi begitu. Ya. Jadi kerana itu kita melakukan zikrullah seperti mana yang tadi kita lakukan. Itu kenapa? Kerana itu adalah kerana kita satunya tadi kerana kita berselawat tadi, kita maknanya menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengingati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu akan menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maknanya bila kita maknanya akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, jadi begitu. Tambah maknanya itu dalam konteks mengingati Nabi. Tambah pula lah kita mengingati satu zat yang bagaimana? Zat yang menguasai alam, pemilik sekalian alam. Tak ada dah yang lain, dialah satu-satunya pemilik sekalian alam. Jadi sudah tentulah ada perkara, ada benda yang akan kita dapat. Dan antara yang kita dapat ialah apa? Ialah ketenangan jiwa. Kerana hari ini orang kadang apa yang menyebabkan orang selalu sangat gelisah. Kenapa sekarang ini orang selalu sangat merasa kita panggil gundah kelana? Kerana apa? Kerana hati yang tidak tenang. Ya? Hati yang tidak tenang. Kenapa hati tak tenang? Kerana tidak ingat kepada Allah. Ya, yang punya ketenangan. Sebab itu kita sentiasa baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kenapa demikian? Kerana dia pemilik kesejahteraan. Ya, kalau kita ingat dia dan kita faham bahawa kita ingat itu ialah zat yang maha agung, sudah tentu dengan itu kita insya-Allah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu satu perkara ya berkenaan dengan bagaimana zikir. Sebab itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis maka disebutkan likulli syai'in thiqalatun wa thiqalatul qulub dzikrullah. Ya, setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Ya, jangan pakai pembersih yang silap. Ya, ada orang dia nak ada orang yang bersih badan. Ya, ini kejadian yang benar pada orang gaji saya dulu. Dia nak bersih badan dia, daripada nak menghilangkan dia pakai klor. Padahal klor waktu kita kata kita nak bersih lantai ni. Dah sebab dia ingat maknanya itulah pembersih. Jadi silap pembersih pun masalah juga. Akhirnya panas tak pasal badan. Ya, kenapa? Kerana pakai klor. Ya, jadi begitulah juga dalam konteks bila kita nak membersih hati, maka hendaklah kita sentiasa melakukan zikrullah. Ya, zikrullah itu akan menyebabkan kita akan membawa kita kepada ketenangan. Itu pertama. Ya, sebab tapi zikrullah
harus juga disertai dengan ilmu. Maka kita harus dalam konteks ini sentiasa terus belajar dan terus belajar. Meningkatkan apa? Meningkatkan ilmu dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Hari ini tuan-tuan dan puan, saya percaya semuanya dari segi kehidupannya cukup mewah dan cukup serba ada. Cukup serba ada. Jadi begitu. Jadi kadang-kadang tak tahu dah nak cari apa. Tapi apa satu perkara yang perlu kita cari dalam konteks ini ialah kita meningkatkan maqam kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang penting. Sebab akhir sekali perkara yang kita cari di dunia semuanya kita akan tinggalkan. Tetapi yang akan kita bawa hanyalah jiwa kita, hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab apa? Sebab sebenarnya kita sudah diajar oleh baginda Nabi SAW ketika mana kita diberikan dalam satu hadis yang disebut sebagai sunnah yang menceritakan tentang yang apabila malaikat Jibril datang menjelma dalam bentuk manusia dan datang berhadapan dengan Nabi SAW, maka disebutkan, ditanya kepada baginda Nabi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Jadi itu selalunya orang menganggapnya sebagai apa? Apabila akhirnya al-iman jadi begitu, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi sehingga akhir itu, maka itu adalah hanya pernyataan berkenaan dengan apa? Tentang rukun iman. Kemudian Islam, anta syahada la ilaha illallah ila akhir itu pula dianggap sebagai apa? Pernyataan berkenaan dengan rukun Islam. Kemudian tu akhirnya anil ihsan, maka disebutkan situ pula tentang yang disebutkan tentang anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu tarahu. Tetapi bagi setengah ulama, mereka melihatnya bahawa penyataan itu adalah bukan hanya dari sudut menyatakan apa item-item penting itu, tetapi pada masa yang sama adalah menceritakan tentang maqam atau darjat manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebutkan, diuraikan oleh Al-Muhasibi dan beberapa ulama yang lain, maka itu sebenarnya merupakan penyataan maqam. Maqam apa? Maqam Islam, maqam iman dan maqam ihsan. Maqam seorang muslim, maqam seorang mukmin dan maqam seorang muhsin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya dalam konteks kehidupan kita bukan hanya, jangan kita hanya berpada bahawa kita telah beramal itu dan ini dan sebagainya, tapi pada masa yang sama ialah kita harus sentiasa meningkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jadi apa? Sehingga jadi seperti mana yang digambarkan dalam ihsan itulah anta'budallah ka'annaka tarahu. Itulah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bila sebut Allah, maka kita akan terus tergambar dari segi kekuasaan. Terus tergambar dari segi kekuasaan. Jadi begitu. Sebab itu ada beza antara maqam seorang muslim dengan maqam seorang mukmin. Karena bagi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Maknanya di situ dinyatakan apa? Seorang mukmin. Hati seorang mukmin. Hati seorang mukmin bagaimana? Iaitulah hati seorang mukmin apabila dia disebut ataupun dia mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka bergetar hati. Bergetar hati. Kenapa? Kerana dia soalnya dalam konteks yang tadilah yang disebut anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi seolah-olah dia maknanya melihat Allah itu dalam konteks maknanya dia merasai kekuasaan Allah, dia merasai keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia maknanya tidak dinyatakan di situ tentang apa? Tentang maqam, bukan pada maqam yang bawah.
bukan makna yang bawah. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat, waqalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang Arab datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nyatakan apa? Kamu telah beriman. Nabi disuruh menjawab, qul lam tu'minu. Kamu katakan bagi Nabi, katakan wahai Muhammad, bahawa kamu belum Islam, kamu belum beriman, tapi walakin qulu aslamna. Tapi katalah bahawa kami telah Islam, kami telah menyerahkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, dan iman itu belum meresap dalam hati kamu. Jadi itu menunjukkan bahawa menggambarkan tentang apa? Tentang tugas kita. Tugas kita dalam kehidupan yang sebenarnya singkat tetapi terasa panjang. Dia singkat tetapi sebenarnya tetapi kita rasa panjang. Tetapi bila masa kita nak rasa singkat, apabila kehidupan pada kematian datang menjemput. Ketika itu biarpun kita telah lama, tetapi hidupnya rasanya, tapi bila kita saat itu kita akan rasa begitu singkat hidup kita. Dan saat itu kita akan rasa apa? Masa itu kita akan tengok kita banyak benda lagi tak faham pun. Jadi begitu. Ada perkara lagi yang belum dah sebut. Jadi di sini. Kan itulah kita harus dalam konteks kehidupan seorang Muslim, ialah kita harus sentiasa meningkatkan hubungan kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya hati kita menjadi tenang, diri kita menjadi tenteram. Bila diri kita menjadi tenteram, apa yang akan dapat? Aura. Orang sama sekarang ni semua aura saja. Aura dia sampai ke orang sebelah. Auranya sampai kepada orang sebelah, sampai kepada keluarga, sampai kepada jiran-jiran, sampai kepada ahli keluarga yang lain, keluarga jauh dan sebagainya, masyarakat dan sebagainya. Tetapi apabila tidak tenang, inilah akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Bukan hanya masyarakat itu kecil, itulah keluarga itu, tetapi pada masanya ialah kekacauan dalam masyarakat yang besar. Kenapa? Kerana hati yang tidak terjaga. Nampaknya simpel saja, kan? Sebab itu Nabi SAW menyebutkan innamal bu'ithtu liyutammima makarimul akhlaq. Itulah sesungguhnya aku dijemput, aku dibangkitkan. Kenapa? Untuk kita panggil apa ni, membina akhlak, menyempurnakan akhlak. Kenapa? Tak ada akhlak ke orang masa itu? Orang Arab masa itu bukan main lagi. Kalau tetamu datang macam mana? Bukan main lagi. Dia layan. Kalau kita pun yang sentiasa belajar di negara Arab, aku tahulah maknanya kalau orang Arab, bagaimana orang Arab merayakan tetamu dan sebagainya, kan? Jadi itu. Bagaimana mereka itu adalah akhlak yang mulia. Tetapi kenapa harus disempurnakan? Kerana yang dibuat itu hanyalah surface-nya saja, di luarnya saja yang dibuat itu, tetapi tidak masuk sampai ke dalam, tidak menyentuh hati. Sebab apa? Bila tidak menyentuh hatinya tidak menyentuh yang Maha Kuasa. Jadi disitulah maka kita harus, maknanya dalam kehidupan kita yang sebenarnya singkat ini, sebab Nabi pun dah sebutkan, wa'ithtu wa ana wasa'ah kahatain. Itu dekat. Bayangkan Nabi dah berapa lama dah meninggalkan kita. Jadi begitu. Nabi kata macam ni. Dan Nabi juga menyebut tentang lubang. Ayat juga maju kita bersani zaman dia. Zaman kita sekarang ni, wallahu a'lam, kan? Jadi begitu. Jadi itu menunjukkan apa? Maknanya kita pada dalam kita menjalani kehidupan seharian kita, dalam kesibukan seharian kita, dalam kita mengenangkan segala masalah dalam hidup kita, jangan, maknanya kita harus berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana berpegang dengan Allah sebenarnya ialah berpegang dengan suatu dahan yang paling kukuh, tidak ada letaknya, tidak akan ada kita panggil tumbangnya dan sebagainya. Jadi begitu. Saya ni ada program. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik. Okey,
alhamdulillah ya, kita sebagai suatu kita bagi dalam kesempatan yang singkat ini ya, alhamdulillah kita dapat cuba membangunkan lah ya. Walaupun tuan-tuan dan puan yang berada di sini ini sudah lebih hebat jiwanya daripada saya, tapi oleh kerana saya yang kena sampai tausiah jadi tak ada maknanya kena cakap sesuatu juga kan. Jadi itu jadi pesan dari segi tausiah saya ialah kita tingkatkanlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebagai kenapa? Kerana kita hidup ini sebenarnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita hidup untuk yang lain ya. Kalau kita hidup yang lain, kita akan dalam perjalanan kita tu akan pusing sana pusing situ. Tetapi bila kita hidup dengan kerana Allah SWT, jalan kita itu akan lurus. Kita tahu ke mana kita nak tuju dan kita mempunyai panduan ya, yang jelas, dan kita mempunyai kawalan yang jelas apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tak boleh kita lakukan ya. Jadi itu sedikit sebanyak tausiah yang dapat saya sampaikan ya. Kita doakan yang pertamanya ialah Datuk Kaus yang telah memulia Datuk Undang doa ya, semoga diberikan kesihatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sentiasa Rembau ini sentiasa aman ya. Rembau ini sentiasa makmur ya. Kalau dulu saya datang sini, lama dah saya tak datang sini sebenarnya ya, tapi bila tadi singgah tadi, Masya Allah, cukup meriah Rembau ini dan membangun ya, alhamdulillah. Dan kemudian itu kita doakan bagi kita semua insya-Allah mendapat sentiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa kita diberikan keredaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kehidupan kita, dan juga dalam konteks bahawa diberikan keluasan rezeki, tetapi rezeki yang tidak melupakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan juga ya, kepada ahli-ahli keluarga kita yang mana sakit, kita doakan sembuh ya, yang mana sihat, kita doakan sentiasa meningkat iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa yang sama untuk keluarga kita yang sentiasa berusaha untuk mencari rezeki, minta Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan ya. Dan kita doakan juga bagi sahabat-sahabat ikhwan kita yang berada di luar negara sana yang sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Palestin, di Rohingya dan sebagainya. Maka semoga mereka itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan perlindungan walaupun nampak mereka itu sentiasa ditekan, namun insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Berkuasa. Kita yakinlah kepada Allah, kita angkatlah sentiasa doa kita kepada Allah. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan kesejahteraan kepada mereka, dan dilepaskan mereka daripada bencana yang sedang menimpa mereka ya. Dan akhir sekali saya ucapkan terima kasih atas jemputan yang diberikan, dan sedikit perkongsian yang saya sampaikan ini. Saya mohon maaf banyak-banyak jika terkasar bahasa. Saya mohon maaf banyak-banyak jika penyampaian yang saya sampaikan ini menyebabkan saudara dan saudara ini, tuan-tuan dan puan semua terasa. Saya minta maaf banyak-banyak daripada lubuk hati yang terdalam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.